Lelaki yang terselamat daripada terjatuh dalam lubang di Masjid India sebelum ini, dia dah pun masuk Islam hari ini. Selain itu akan berlaku lagi tanah jelus yang lebih besar pada masa akan datang. Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sahabat semua, Kuala Lumpur akan dilanda lagi tanah jelus dan ianya akan membesar sebagaimana yang telah dibongkarkan oleh seorang pengguna FB yang bernama Laili Bashir. Sejak pada tahun 2015 lagi, ia mengatakan tempat yang paling tidak selamat untuk diduduki di Malaysia adalah Kuala Lumpur kerana musibah ataupun malapetaka giant sinkhole, iaitu lubang yang akan membenam apa sahaja di permukaannya. Apa sahaja yang ada di atas sana akan jatuh ke bawah dan ianya boleh berlaku bila-bila masa sahaja tanpa seorang daripada kita pun dapat tahu. Ianya disebabkan 40-60% dasar Kuala Lumpur adalah daripada batu kapur. Dengan pembangunan tanpa henti, satu demi satu pencakar langit dinaikkan, juga sistem saliran bawah tanah yang huru-hara. Kejadian mendapan ataupun pasir jelus memang akan berlaku di Kuala Lumpur. Antara sebabnya ialah, yang pertama, berlakunya pengaliran keluar air daripada bawah tanah. Yang kedua, bebanan melampau bangunan pencakar langit dan sebagainya. Dan yang ketiga, pergerakan fizikal termasuklah pembangunan persekitaran, gali sini sana, alam semula jadi disisikan. Semua ini adalah antara penyebab kepada musibah ataupun malapetaka pasir jelus lebih cepat berlaku di Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan sahabat semua, sekarang ini di bawah KL sedang terbentuk gua batu kapur yang besar dan KL pula berada di atas bumbung gua ini. Dan apabila bumbung gua ini tidak dapat menahan ataupun menanggung beban, maka akan runtuhlah bumbung gua ini dengan membawa sekali kota Kuala Lumpur ke dasarnya. Sebenarnya 2 tahun yang lepas, satu gua besar telah pun dijumpai di Ceras semasa penggerudian laluan MRT 2 bawah tanah. Namun ianya telah dirahsiakan kepada umum. Gua tersebut telah disumbat dengan bahan binaan untuk memastikan pembinaan terowong MRT tidak terganggu. Ini adalah pendedahan yang dilakukan oleh Cik Laila Bashir. Apa yang diungkapkan ini lebih 9 tahun dah berlalu dan ianya berlaku pada tahun ini 2024 dan naik semula disebabkan apa yang terjadi di Masjid India. Mungkin jika tidak berlakunya hal yang membabitkan nyawa, perkara ini akan dianggap sebagai perkara yang kecil. Dan satu tulisan terbaru daripada Cik Laila Bashir ini, dia mengatakan akan berlaku lagi bencana yang lebih besar dan meminta untuk mengkaji dan memperbaiki dan bersedia untuk apa-apa kemungkinan. Sahabat semua, untuk setakat hari ini, retakan ataupun tanah jelus itu dah mula banyak berlaku di banyak tempat. Bukan hanya tertumpu kepada Masjid India sahaja, tetapi kawasan-kawasan di Lembah Kelang, ia dah pun mula kelihatan. Boleh dikatakan agak membimbangkan. Sebenarnya perkara ini bukanlah perkara yang baru kerana negara-negara di luar pun mengalami perkara yang sama jika pembinaan terlalu pesat dan tidak terkawal. Dan untuk di Kuala Lumpur ini kemungkinan akan berlakunya lagi tanah jelus pada masa akan datang. Dan ia yang bukannya hanya setakat teori ataupun ramalan, tetapi hakikat dan juga akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan juga bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadinya apa yang berlaku kita muhasabah dan mengambil peringatan kerana ia adalah kelakuan manusia sendiri. Sahabat semua, untuk kejadian Masjid India ni sampai ke hari ini, mangsa ataupun makcik India itu belum lagi dijumpai. Dan kita ucapkan takziah kepada keluarga makcik India itu. Semoga diberikan kesabaran dan kekuatan atas kehilangan. Sahabat semua, kita berbalik kepada kejadian terjatuhnya makcik India itu. Di saat kita fokus kepada mangsa yang terjatuh itu, ramai juga netizen yang komen dengan mengatakan kalau lambat sikit pasti pasangan Melayu ini akan jatuh. Kalau makcik itu tak lalu situ, mesti dia tidak akan terjatuh. Termasuklah juga lelaki yang selamat berpaut dan naik dengan selamat. Kalau tak sempat pegang, mesti akan jatuh dan sebagainya. Pelbagai andaian dan pelbagai kemungkinan. Semua yang berlaku ini adalah ketentuan Allah dan atas izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu dan Allah jugalah yang menentukan ajal maut seseorang yang tidak kita boleh perlambatkan dan percepatkan. Juga setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Hari ini kita dapat tahu lelaki India yang terselamat itu telah pun masuk Islam ataupun memeluk Islam.
Kerana selepas kejadian itu, sebaik sahaja dia terselamat, dia terus membuat keputusan untuk masuk Islam secepat mungkin. Dia tidak mahu lagi bertangguh, apatah lagi memberi alasan. Antara sebabnya dia masuk Islam ialah dia benar-benar yakin dan percaya wujudnya Tuhan, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan dia daripada ditelan bumi. Yang kedua, dia juga yakin yang Allah itu menyayangi dia dan dia diselamatkan. Makanya dia mesti masuk Islam dan menjadi sebagai seorang Muslim. Jadinya dia dan rakan-rakannya sendiri yang pergi ke jabatan agama untuk masuk Islam. Boleh jadi lelaki tadi tengah mencari kekuasaan dan kewujudan Tuhan. Boleh jadi dia berdialog dengan dirinya sendiri untuk ditunjukkan yang Tuhan itu maha berkuasa, dan membuatkan ia tersedar memang dalam dunia ini adanya Tuhan yang maha berkuasa. Dan yang paling penting ialah kurniaan Allah yang paling besar untuk lelaki tersebut adalah hidayah, petunjuk kebenaran untuk dia kembali kepada fitrah, iaitu Islam. Sahabat semua, hidayah juga petunjuk ini adalah milik Allah. Kita sebagai manusia ini tidak dapat sesuka hati untuk memilih siapa yang kita nak bagi ataupun berikan hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa sahaja yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Jadinya hikmah di sebalik kejadian Masjid India ini adalah orang lain terbuka kepada Islam, sedar akan kewujudan Tuhan yang Maha Kuasa. Juga peringatan kepada kita semua yang selalu membuat kerosakan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenung memperbaiki segala kesilapan kita. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.